Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa ila akhir surah. Sadaqallahul azim. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah kerana pertemuan kita pada malam ini untuk barangkali memulakan semula kuliah saya di surau ini selepas saya tidak hadir kerana kemalangan hujung bulan Ogos. Saya jatuh di Taman Kajang Impian dalam proses nak pergi ke surau Desa Surada Kajang untuk memberikan kuliah maghrib, tapi belum sempat sampai saya jatuh, mengakibatkan patah tulang peha saya, pangkal tulang peha. Ambulans bawa saya ke Hospital Serdang. Selama 13 hari berada di hospital, siap pembedahan. Kemudian balik ke rumah pada 5 November. Kemudian terbaring pula di rumah, sehinggalah saya mula semula berkuliah pada hari Sabtu lepas, iaitu di Surau Hidayah permulaan dia. Sabtu lepas di Surau Hidayah, kemudian sehinggalah hari ini ya, masuklah malam ni. Walaupun sebenarnya saya berkursi roda kerana doktor belum benarkan lagi saya menggunakan kaki kanan untuk berdiri atau berjalan. Doktor kata hanya boleh pijak-pijak manja sahaja. 10 bulan ni nak tengok, nak cek balik. Doktor nak tengok pertumbuhan semula tulang tu
Kalau sempurna, barulah doktor nak benarkan. Kalau tidak, hanya bergantung pada kekuatan besi lah yang dimasukkan dalam pembedahan tu. Walaupun harga dia agak mahal juga, 2,120 termasuk GST. Mana 120 tu GST, ada GST yang buat main. Jadi doktor kata besi tu tak cukup, dia kalau kita pressure dia, nanti besi tu boleh patah balik, dia kata. Jadi kena bedah balik, semua susah balik, dia kata. Jadi baik ustaz sabar, tunggu sampai saya kata boleh, baru boleh. Sebab apa, nak bagi tulang balik, tulang tumbuh balik, barulah dia ada kekuatan. Maknanya ciptaan Tuhan tu juga yang boleh diyakini. Yang manusia bawa masuk tu cuma menyokong je, tapi nak tunggu yang Tuhan punya tu tumbuh semula tu tulang tu, itu yang baru boleh percaya untuk saya berjalan semula. InsyaAllah saya boleh berjalan semula macam biasa. Moga-moga Allah memudahkan proses penyembuhan itu. Dan saya sampai ni bukan kekuatan saya, sebab ada sahabat kata ustaz kuat sungguh, berkursi roda pun ceramah juga kan. Saya kata tak, bukan kekuatan saya sebenarnya. Saya tak sampai sini kalau tak ada sahabat-sahabat yang donate kursi roda ni. Satu, saya juga tak sampai sini kalau tak ada sahabat yang sudi memandukan kenderaan saya, sebab saya boleh mandu lagi. Ada sahabat yang bersedia nak tolong jadi pilot. Saya juga tak boleh sampai ke sini kalau tak ada sahabat yang tolong angkat. Sebabnya begini, daripada katil tu saya nak turun ke kursi roda tak ada masalah, sebab katil tu jenis boleh tinggi boleh rendah. Jadi saya tinggikan katil tu, bermakna saya tak perlu bangun, saya cuma perlu turun je. Jadi dengan berpegang pada kursi-kursi yang ada anak saya sediakan, saya pun terus duduk kat kursi roda. Cuma yang masalah sikit ialah nak naik ke kereta daripada kursi roda. Itu masalah. Perlu ada 2 orang yang bantu saya, pegang belah kanan saya, dan seorang lagi pegang belah kiri. Barulah, maknanya ketiak saya tu pegang, angkatkan. Bukan angkat daripada kursi roda ke kursi kereta. Kalau itu saya takut juga putus urat perut tuan-tuan. Tapi nak bagi saya berdiri je. Saya duduk tu, angkat bagi saya berdiri. Saya pegang pintu dinding kereta tu, saya masuk ke kereta sendiri. Untuk turun ke kereta pun tak ada masalah, sebab Alza ni dia cantik rupanya, memang untuk saya je pun. Sebab apa, dia tak perlu. Kalau Avanza kena memanjat, kalau Wira ke apa kena, dia rendah sangat pula. Alza ni dia rata je, dia setara dengan punggung saya. Jadi sebab tu bila nak turun senang. Maknanya saya ulur kaki ke bawah, lepas tu dengan menggunakan sebelah kaki kiri tu saya berjengkit berdiri, dan saya pun duduk atas kursi. Jadi tak ada masalah. Cuma ada orang kena pegang kat kursi je lah, anak isteri boleh buat tu. Cuma nanti nak balik, nanti saya cerita ni ada tujuan ni. Sebab nak balik nanti, daripada kursi ni nak naik ke kereta tu, perlukan 2 orang sukarelawan. Kalau boleh yang sadar-sadar sikit. Kat rumah tadi anak saya ada, tapi dia kerja malam ni, jadi dia tolong angkat saya pergi je. Masa nak pergi tu dia masukkan dalam kereta dengan kawan saya lah. Cuma nak balik ni minta 2 orang lah yang sadar-sadar sikit, tolong angkat saya. Kalau kursi roda ni dia setara dengan seat kereta saya, tak ada masalah. Masalahnya kursi roda dia rendah. Jadi saya nak bangun tu perlu menekan kedua-dua belah kaki, sedangkan doktor tak benarkan lagi guna kaki sebelah kanan. Kalau saya kurus, saya mungkin boleh bangun dengan sebelah kaki. Tapi oleh kerana saya badan besar dan ada pula muscular dystrophy, jadi saya tak boleh nak bangun dengan sebelah kaki. Itu perlukan sesahabat membangunkan saya. Jadi jangan takutlah, dia bukan sama macam mengangkat terus, cuma angkat saya bagi berdiri sahaja. Jadi minta pertolongan 2 orang lah sekurang-kurangnya kan. Nak balik nanti, jangan tinggalkan saya dah tak balik, tak bangun-bangun. Tengok aja kursi tu. InsyaAllah. Saya ada sejenis kursi roda, dia boleh bangun berdiri, dia auto, dia boleh buat kita bangun berdiri sendiri. Tapi saya tengok-tengok harga dia 18,000, baik tak payah. 20,000 harga tuan-tuan, baik tak payah. Jadi baik guna sesahabat, minta tolong insyaAllah. Sampai rumah tak ada masalah, sebab nak turun kereta, nak naik ke katil tak ada masalah. Sebab kursi roda ni boleh buka kiri ni,
Saya buka pemegang ni, saya baringkan badan saya atas katil terus, jadi naik terus katil, tak ada masalah ya. Jadi maknanya kalau saya sampai tu dengan banyak pertolongan masa sahabat. Jadi selagi ada yang menolong, insya-Allah saya sampai. Tapi kalau dah tak ada yang nak menolong mandu, tak ada yang menolong mengangkat, saya duduk dalam rumah diam-diam ya, sampai saya betul-betul boleh berjalan ya. Baik tuan-tuan, selama saya duduk di hospital itu 13 hari itu, sambil baring-baring itu saya sempat buat ya, sambil baring-baring itu. Dan alhamdulillah zaman sekarang pula ada Android, jadi memudahkan. Jadi dengan menggunakan Android ni saya boleh buat tafsir surah, terjemahan. Bukanlah saya tafsirkan, saya terjemahkan tafsiran surah Abasa, surah Abasa ya. Surah tafsir dengan pilihan lah, As-Sa'di, Al-Wasit, Al-Tantawi. Bukan saya buat, tapi saya terjemahkan daripada bahasa Arab, saya terjemahkan ke bahasa Melayu kita. Jadi saya merancang kuliah saya malam ni nak baca hasil yang saya usahakan di hospital tu lah. Surah Abasa yang ada 42 ayat kalau ikut Mashaf Osmani. Kalau ikut Mashaf Al-Basri ada 41 ayat. Kalau ikut Mashaf Al-Syami ada 40 ayat ya. Jadi kalau Mashaf kita ada 42 ayat ya. Baik, kita pergi kepada ayat yang pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana saya tak sihat, jadi saya bukan apa, kalau buka projektor kan jadi lambat. Saya pula oleh kerana dah lama terbaring dan dah lama tak duduk, jadi saya duduk ni dia ada masalah sikit, iaitu dia cepat sakit belakang. Orang Kedah kata tulang pungkok. Lama sikit tulang pungkok sakit. Jadi sebab tu saya biar cepat sikit senang kan, saya boleh berhenti cepat. Dan kalau saya balik rumah cepat dan boleh baring balik dengan segera. Sebab belum biasa. Tapi semenjak saya ceramah tu dah ada improvement ya. Malam pertama saya kuliah tu setengah jam je dapat pergi. Lepas tu dah lama dah makin lama makin panjang, makin lama makin panjang ya. Dia pulih balik. Jadi kita tak pakai. Cuma saya cerita macam ni, bila saya tak pakai tu, kalau saya pakai, tuan-tuan tahu kan, tuan-tuan akan nampak saya membaca tafsiran orang lain. Saya membaca tafsiran ulama yang muktabar seperti As-Sa'di, Al-Wasit, Al-Tantawi, Al-Qurtubi, Tabari, Ibn Katsir dan sebagainya, Ibn Ashur dan sebagainya. Jadi bila saya tak tembak kat dinding tu, tuan-tuan jangan ingat saya baca sendiri pula. Macam saya cakap tadi, apa yang saya baca ini ialah terjemahan daripada tafsiran-tafsiran yang muktabar. Jadi saya cuma mengulas tafsiran yang muktabar. Sebab saya pernah kuliah di satu surah, saya baca tafsiran yang dibuat dalam kitab tu, saya dah terjemahkan, saya baca, saya ulas. Bila saya ulas, jadi perkataan saya tu dipetik oleh salah seorang ahli jamaah. Dia petik perkataan saya tu, dia masuk ke dalam kumpulan WhatsApp dia. Adalah kawan-kawan dalam WhatsApp dia tu yang sakit kepala dengar tafsiran saya tu. Kan ya, sakit kepala dia dengar. Jadi dia pun sudah marah dengan saya. Dia pun mesej kat saya ya. Walaupun nombor dia tak ada, tapi saya tahu siapa dia ya. Sebab saya minta kawan-kawan dia rapat type nombor dia dekat handphone masing-masing, keluar nama dia ya, keluar nama dia. Tapi tak apa, biarlah. Apa dia kata dalam mesej tu? Dia kata tafsir ikut nafsu, sesuka hati. Itu dia. Saya kata dalam hati saya confirm dia tak pergi. Kalau dia pergi, dia tahu saya membaca tafsiran, saya mengulas dia ya. Jadi sebab tu saya nak sebut kepada tuan-tuan, saya membaca tafsiran ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi saya freestyle ya. Bila lenguh tegak tu saya menyandar pula. Tegak lenguh menyandar kan, saya tegak balik. Tapi tak lari kan rakaman. Abasa wa tawalla ya. Maksudnya cerita lalu ialah dia, yakni Nabi Muhammad, memasamkan muka. Wa tawalla ni ada dua tafsiran. Satu menafsirkan memalingkan muka, muka dah masam, lepas tu dipalingkan ke tempat lain. Ada pula juga ulama bukan memalingkan muka, dengan badan-badan pun berpaling ya. Itu tafsiran lah. As-Sa'di dalam menafsirkan ayat ini, dia menyebut Nabi Muhammad bermasam pada wajahnya.
Mana dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan bahawa Nabi Muhammad itu masam, mukanya masam, dan dia berpaling, watawalla, dia berpaling pada badannya. Ini saya tadi antara yang menafsirkan berpaling badan tu As-Sa'di. Ada setengah ulama dia tak kata paling badan, paling muka je, tapi As-Sa'di dia kata dengan badan-badan dia pusing. Nabi Muhammad pusing. Menurut Ibnu Katsir, ramai dari kalangan ahli tafsir telah menyebutkan bahawa Rasulullah SAW pada satu hari, ini latar belakang ayat, sedang menyampaikan penerangan kepada sebahagian besar pembesar-pembesar Quraisy, dan sesungguhnya dia inginkan sangat bahawa mereka itu menerima Islam. Rupanya satu hari pembesar-pembesar Quraisy datang rumah Nabi, pemimpin-pemimpin Quraisy datang rumah Nabi jadi tetamu Nabi. Kononnya bersedia nak dengar penerangan tentang Islam. Wahai Muhammad, kau cerita Islam tu, kami bersedia nak dengar. Kalau kami boleh terima, kami ikut. Kalau tak boleh terima, kami lawatlah macam biasa. Jadi Nabi Muhammad SAW ni, dia teringin sangat kalau pemimpin Quraisy ni masuk Islam, sebab Nabi Muhammad ada satu pemikir logik yang dia fikir. Sebagai Nabi, ada masa Nabi Muhammad berfikir atas logik dia sendiri, tau, bukan atas wahyu. Contoh macam peperangan Badar. Strategi yang Nabi Muhammad rancang, bertahan, saya tak ingat, memilih kubu untuk jadi tentera Islam di satu tempat. Bila Nabi dah pilih satu tempat, seorang sahabat pun tanya, Rasulullah, kamu pilih ni pribadi kamu ke ataupun wahyu, ataupun bersifat wahyu? Sahabat ni ditanya, nampak? Sebab ada dua benda kat situ. Nabi Muhammad kata, tak, ini tak ada hubungan dengan wahyu. Aku sebagai manusia biasa yang berfikir bahawa tempat ni sesuai jadi markas tentera Islam. Lalu sahabat tu kata, kalau bukan wahyu, aku nak petikai, aku nak beri pandangan lain. Maknanya nak cabarlah, nak challenge pandangan Nabi. Nampak? Kalau wahyu tak boleh challenge dah. Oleh kerana bukan wahyu, boleh challenge. Jadi aku nak cadangkan kita buat markas di tempat yang wadi dia, kolam air dia besar. Kita cari kolam air paling besar, kita bermarkas kat situ. Kemudian kita tarik air daripada wadi-wadi kecil tu, kita buat longkang, bawa air dia masuk ke dalam wadi kita tadi. Jadi wadi-wadi lain semua kering, tak ada air, tinggal wadi kita je yang ada air, dan tapi kita dah kepung dah. Kita bertahan dekat situ dan kita jadikan itu kubu kita. Dan Nabi Muhammad SAW setuju dengan pendekatan yang di strategi yang dipilih oleh sahabat tadi. Nampak? Begitu juga dalam hal ini, Nabi Muhammad ada logik dia sendiri. Dia kata kalau pemimpin Quraisy ni tadi masuk Islam, maka dakwah Islam akan jadi lebih mudah. Sebab pemimpin-pemimpin Quraisy yang datang jumpa Nabi ni ada pengaruh yang besar di kalangan kaum masing-masing. Jadi kalau mereka ni masuk Islam, ramai yang akan ikut masuk Islam. Logiknya Islam akan lebih mudah. Nampak? Itu teori Nabi sendiri, tak ada hubungan dengan wahyu. Teori Nabi. Okey? Baik. Kita teruskan dulu. Cuma sebelum saya teruskan, saya terlintas satu benda. Tuan-tuan perasan tak tadi? Saya terlintas. Saya terlintas ni. Tuan-tuan perasan? Riwayat ni kata, tafsir ni kata, Nabi dikunjungi oleh pemimpin Quraisy Mekah. Pemimpin Quraisy Mekah ni kan musuh Nabi, mencaci Nabi, memaki Nabi, nak bunuh Nabi. Betul tak? Betul kan? Tapi hari itu dia datang rumah Nabi jadi tetamu Nabi. Dan Nabi tak halau. Nabi tak halau, Nabi tak maki, tak cela, tak cerca. Nabi SAW terima dan layan elok-elok sebagai tetamu. Sebab apa? Sebab pertama, Islam satu agama yang mengajar kita hormat tetamu. Sebelum Islam datang, orang Arab memang ada satu adat memuliakan tetamu. Bila Islam datang, Islam mengesahkan adat tu, Islam iktiraf. Contoh, ada satu cerita yang terkenal dalam kitab tafsir. Ada seorang ni, dia jumpa orang musafir cedera.
sakit. Dia bawa balik rumah dia. Dia kata, selama kamu sakit, kamu jadilah tetamu aku di rumah ni. Sampai kamu sihat, dah boleh berjalan, kamu pergilah balik ke mana kamu nak pergi. Jadi tetamu ni, dia duduklah di rumah orang yang baik ni. Tetapi hari-hari dia tengok tuan rumah ni buat satu perkara. Apa dia? Selepas dia siapkan makan minum keperluan si tetamu ni sampai petang, untuk petang, dia minta izin untuk keluar. Minta maaf, saya kena keluar dah hal. Dia keluar sampai lewat petang, baru dia balik. Baru tuan rumah dia balik. Selama beberapa lama lah dia duduk situ. Simbol tanda tanya dia, apalah yang dibuat di tuan rumah ni. Dia pun tanya, satu hari dia tanya. Dia kata, aku, kalau boleh lah, kalau kamu boleh jawab, kamu jawab soalan aku. Kalau tak boleh jawab, tak apa. Ya? Dia kata, aku tengok kamu hari-hari pagi-pagi dah keluar rumah, lewat petang baru balik. Boleh tak aku tahu apa yang kamu buat? Nampak penting sangat. Lalu kata tuan rumah ni, oleh kerana kamu tetamu aku beritahulah. Dia kata, kalau tidak, tak boleh beritahu. Kalau kerana nampak pertama, dia hormat tetamu. Dia cerita. Dia kata, sebenarnya ayah aku dibunuh orang. Jadi aku keluar hari-hari ni, aku sedih. Aku sedih dan aku dendam. Dan aku tak puas hati selagi aku tak balas dendam. Jadi aku keluar hari-hari ni, bukan apa, aku pergi cari. Aku nak pergi cari orang yang bunuh ayah aku. Aku siasat, walaupun aku tak kenal rupa dia, tapi aku nak siasat, nak tanya orang sehingga aku kenal dan aku tahu dia kat mana. Aku nak cari, aku nak bunuh dia. Ya, tapi sehingga ini aku gagal lagi jumpalah, dia kata. Dan melalui cerita tuan rumah ni, si tetamu ni faham sebenarnya pembunuh yang dicari itu ialah dia sendiri. Dia yang si tetamu ni sendiri. Dan oleh kerana tetamu ni dia rasa bersalah membunuh ayah kepada seorang yang baik hati. Kan tuan rumah tu nampak baik hati kan. Dia pun tahu macam mana hati dia jadi lembut. Dia pun dah pasrah. Dia nak mengaku dan dia serahlah apa yang terjadi kat tadi dia. Lalu dia pun ceritalah. Dia kata, sebenarnya pembunuh yang kamu cari itu, pembunuh ayah kamu itu adalah aku sendiri. Aku sendiri. Lalu apa tuan rumah tu buat? Tuan rumah tu kata, oleh kerana kamu tetamu aku benarkan kamu bermalam semalam lagi rumah aku, sebab dah lewat malam ni. Kamu bermalam lagi semalam rumah aku jamin aku takkan apa-apakan kamu malam ni. Besok kamu bersiaplah, keluarlah, pergilah. Aku lepaskan kamu sebab kamu tetamu aku, gitu. Nampak? Kerana pembunuh ayah ini menjadi tetamu dia tak jadi nak bunuh. Padahal dia nak bunuh sangat. Jadi aku tak bunuh kamu. Cuma selepas ini jangan terserempak dengan aku lagi. Kalau terserempak, dan aku tak akan maafkan lagi. Jadi kita tengok, ini adat orang Arab bagaimana memuliakan tetamu itu penting. Dan bila Islam datang, Islam mengiktiraf adat ini dengan antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Maka sebab tu tuan-tuan, kita tengok, walaupun pemimpin-pemimpin Quraisy yang datang rumah Nabi ni musuh Nabi, musuh ketat Nabi, musuh kuat Nabi, tetapi bila mereka menjadi tamu Nabi-Nabi, layan baik-baik. Ada satu riwayat lagi tuan-tuan, satu saya baca dalam kitab tafsir juga. Satu hari Rasulullah merumut tentang seseorang yang Allah perkenalkan dia pada Nabi, orang tu munafik. Jadi Rasulullah satu hari memarahi si munafik ini, tapi pada Aisyah. Faham tak? Dia macam merumutlah pada Aisyah. Dia ni tak guna betul, buat begini, hipokrit, depan aku macam ni, belakang aku macam ni. Dia marah ke orang ni. Aisyah dengar je lah. Aisyah nak marah aku, dia bukan marah Aisyah kan, dia marah orang lain, dengar je lah. Tengah Nabi marah tu, ada orang bagi salam. Nabi buka pintu, tiba orang yang dia marah dia datang, yang Nabi bagi salam. Yang beri salam tu ialah si munafik yang Nabi tengah duk marah tu. Bila Nabi buka pintu, Nabi tengok, Nabi tu jawab salam. Waalaikumsalam, kata Nabi. Kata Rasulullah, aku ada hal ni nak bincang kamu ni. Dia pun bincang elok, Nabi layan baik-baik. Kemudian orang tu pun balik. Bila orang tu balik, Aisyah usik Nabi. Aisyah macam mengejek Nabi. Dia kata, alah, tadi bukan main marah, beria-ria marah. Bila dah
Bila dah serempak dengan orang tu, elok pula kata Aisyah. Tak ada pula marah dia kan. Maksudnya kata Aisyah, kalau dah marah, marahlah betul-betul. Kan dah jumpa orang dia. Mana Aisyah macam nak usik Nabi lah, kan. Macam soalan gini, satu kes lain, kan ada viral dalam Facebook, tiga orang perempuan dipukul seorang perempuan, dengar tak? Kes kekasih makwa pakwa siapa saya pun tak tahu, tapi itulah dia pukul, kan. Kalau kita tengok dia pukul tu bukan something sungguh kan, dia pukul tu. Tapi bila dia tangkap dia polis, dah berapa tikung mondok kan. Bila dia kena tangkap dengan polis, dah berapa tikung mondok something dia tak nampak lah. Itu juga gambar-gambar budak asrama yang suka bully kan, dia hentak orang, dia terajang budak lain pun semua. Bila kena tangkap polis, muka dia tikung mondok. Maknanya kita betul orang ejek lah. Masa kau pukul, kau main lagi kan, macam something besar. Kau dah kena tangkap dengan polis, dah rupa tikung mondok. Ada maknanya Aisyah ni taklah macam tu nak kata ke Nabi, tapi seolah digurau lah macam tu. Kau main, kau marah orang tu ya, bila orang tu dah depan mata, keloklah layan. Soal gitulah bunyi Aisyah usik Nabi tu. Rasulullah senyum je. Kenapa? Sebab waktu itu orang berkenaan menjadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tak ada hujah nak marah dia pun. Sebab bukti munafik itu tak ada. Orang munafik ni memang dia susah nak dibuktikan. Rasulullah tahu dia munafik sebab Allah wahyukan dia, tu je. Jadi nak tuduh dia munafik, bukti tak ada. Jadi Rasulullah tak tuduh, biar je. Kan? Sebab bukti tak ada. Macam bapa Nabi Yusuf, dia tahu Nabi Yusuf bukan dimakan serigala. Nabi Yusuf sudah dilakukan sesuatu yang buruk, kata Nabi Yusuf. Dia tahu apa yang anak dia 8 orang tu buat pada Yusuf. Dia tahu, tapi dia tak ada bukti. Sebab tu dia diam, dia tak cakap apa, kan? Kita betul juga. Kadang-kadang kita tahu orang tu bersalah, kita tahu dia bersalah, kan? Tapi kita tak ada bukti nak buktikan dia bersalah, kita pun tak boleh nak buat apa. Kita diam je. Itu sebagai satu contoh lah. Sebab kadang-kadang ada orang, dia pandai menyembunyikan kesilapan dia, dia pandai menyembunyikan kesalahan dia. Okay? Baik. Jadi begitu juga Rasulullah. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, pemimpin Quraisy yang datang jumpa Nabi ni musuh Nabi kan. Tapi oleh kerana dia tetamu Nabi layan dia baik-baik. Nampak? Satu. Yang kedua, saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak ya, pemimpin Quraisy ni yang nanti kita akan baca riwayat sebut, antaranya ialah Utbah bin Rabi'ah, antaranya. Ada seorang dua lagi nama disebut. Ada 3-4 orang lah yang jumpa Nabi itu. Pemimpin Quraisy yang sangat dahsyat, yang memang mencela mencaci Nabi SAW. Bila jadi tetamu Nabi layan baik-baik. Dan saya nak tanya tuan-tuan, bila dia nak balik, nak tinggalkan rumah Nabi tu, agak-agak dia peluk Nabi tak? Agak-agak dia salam, dia peluk tak? Peluk lah kan? Tambah orang Arab, betul? Orang Arab benda peluk ni benda biasa kan? Orang Melayu je dulu, kalau orang Melayu mungkin setakat salam je lah. Tapi orang Melayu hari ni pun dah pandai peluk dah. Sebab kita dah belajar sunnah Nabi, pandai dah peluk, cium pipi kan? Kita dah pandai dah. Dulu tak pandai, menggeli. Dulu geli cium-cium ni, peluk-peluk ni. Sekarang dah pandai sunnah. Jadi kalau orang Melayu pun dah ikut sunnah Nabi peluk-peluk, apa lagi orang Arab? Kan memang budaya dia dan diiktiraf juga oleh Islam. Jadi tentulah pemimpin Quraisy ni peluk Nabi nak balik kan. Yalah Muhammad, kita pun peluk, tepuk-tepuk kan. Tapi apa beza dengan hari ni tuan-tuan? Bezanya zaman Nabi tak ada Facebook, tak ada Android, tak ada handphone, orang nak ambil gambar. Faham? Jadi tak ada kamera, orang nak ambil gambar Nabi berpeluk dengan pemimpin Quraisy. Kan? Jadi betul tulis dekat Facebook, tengok Muhammad itu musuh-musuh dia tu, tapi bukan main mesra lagi, peluk-peluk lagi kan. Faham tak saya cakap ni? Saya rasa Sufyan faham lah tu. Faham tak ni? Ni ada orang bising marah. Kawan tu tetamu kan, dia jadi tetamu, datang ke pejabat seseorang, jadi tetamu, datang pula dengan niat baik kan. Kalau dia datang nak bergaduh kan lain cerita. Dia datang dengan niat baik, nak bersembang, nak bercakap. Jadi takkanlah nak halau pula kan. Layanlah. Lepas tu bila dia nak balik bergambar tu peluk. Dan gambar tu pun kita boleh tahu siapa yang beria-ria nak peluk, betul? Gambar kita tahu siapa yang beria-ria nak peluk. Yang seorang lagi tu cuma dah kawan tu peluk, dia cuma
membalas pelukan sebagai akhlak kan, tu je. Bukanlah dia pun nak beria-ria peluk. Ini maki bukan main lagi. Memang tahu tadi. Faham tak saya nak ke mana ni, memang faham kan? Kalau orang kita kadang-kadang ada masalah, Allahu Akbar, macam-macam. Jadi Rasulullah tentu, tapi itulah dia sunnah Nabi. Okay, baik. Sambung. Itu cuma nota kaki je. Cerita sebenar belum habis lagi. Okey. Jadi Nabi nak sangat pemimpin Quraisy ni masuk Islam. Jadi Nabi menumpukan sepenuh perhatian kepada tetamu dia ni. Dengar ni. Kata Ibnu Katsir lagi, sementara dia memberikan penerangan dan berbual itu, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Saya sebenarnya dah baca benda ni tuan. Bukan dah baca pun, saya yang terjemah benda ni daripada bahasa Arab. Saya boleh cerita je kalau saya nak cerita. Tapi saya nak tuan-tuan tahu, saya baca tafsir orang, faham? Saya tak nak tuan-tuan confuse kata saya sendiri yang cerita. Ni saya baca tafsiran Ibnu Katsir. Baik. Kata Ibnu Katsir, sementara dia memberikan penerangan dan berbual itu, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum, dan adalah dia dari kalangan sahabat yang awal masuk Islam. Ibnu Ummi Maktum ni seorang sahabat yang awal masuk Islam. Apa maksudnya? Maksudnya dia bukan calang-calang sahabat. Dia seorang sahabat yang istimewa. Sebab dia as-sabiqunal awwalun. Tuhan sebut golongan awal masuk Islam ni, Tuhan sebut dalam Quran dengan gelaran as-sabiqunal awwalun. Ada beza tuan-tuan. Orang yang awal masuk Islam dengan orang yang lewat masuk Islam ada beza. Beza pahala dia. Beza pahala dia, tahu? Itu juga hari ini. Orang yang awal-awal dah ikut perjuangan Islam dengan orang yang dah lambat baru ikut, ada beza. Jadi jangan lengah-lengah kan? Siapa yang belum ikut mengisi borang tu cepat-cepat. Biar kita tersenarai di antara yang awal, as-sabiqunal awwalun. Jadi sahabat Ibnu yang digelarkan Abdullah Ibnu Ummi Maktum ni, Abdullah anak lelaki kepada anak lelaki kepada perempuan yang menjadi ibu kepada orang yang buta. Jadi siapa buta tu? Dia lah buta. Itu Abdullah Ibnu Ummi Maktum, dan adalah dia dari kalangan sahabat yang awal memeluk Islam. Maka jadilah dia menyoal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suatu perkara agama, dan dia mendesak-desak ke atasnya. Nampak? Oleh kerana dia buta, dia tak, dia mungkin dengar ada orang ramai kat rumah Nabi, dia dengar. Tetapi dia buta. Jadi dia tak dapat kenal siapa tetamu Nabi. Jadi dia mungkin menyangka macam selalu yang ada kat rumah Nabi tu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ke apa benda, sahabat biasalah yang biasa kumpul rumah Nabi. Dia tak tahu kata tetamu yang ada di rumah Nabi tu tetamu yang lain daripada yang biasa. Pemimpin Quraisy kan, pemuka Quraisy, dia tak tahu. Jadi dia terus masuk macam biasa je. Dia masuk rumah Nabi, dia terus kata, Rasulullah, bacakanlah aku ayat Quran. Dalam riwayat lain ada ulama kata dia minta Nabi bacakan ayat Quran. Bacakan kepada aku apa yang Tuhan ajarkan kepada kamu, wahai Muhammad. Kalau ikut Ibnu Katsir, dia tanya soal agama lah. Dia tanya hukum nak sembahyang macam mana, wudu macam mana, gitulah lebih kurang kan. Dia tak sedar yang dia telah potong cakap Nabi. Kan? Nabi tengah tumpu pada pemimpin Quraisy tadi. Jadi persoalan-soalan yang dia bukan dia dah potong. Oleh kerana dia buta, dia mendesak. Dia tak kata sekali je, lepas tu dia diam, tak, 2-3 kali. Selagi Nabi tak jawab soalan dia, dia mengulang soalan dia. Dia mengulang soalan dia. Maka jadilah dia menyoal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suatu perkara agama, dan dia mendesak-desak ke atasnya dan menginginkan sangat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya dia menghabiskan masa itu untuk penjelasan dan penerangan tentang ajaran Islam bagi memungkinkan pembesar-pembesar Quraisy itu meluk Islam. Sedangkan Nabi melihat waktu itu penting untuk Nabi fokus kepada pemimpin Quraisy tadi. Mereka ini pemimpin Quraisy. Kalau mereka terima Islam, Islam akan mudah nak menang. Islam akan mudah, dakwah Islam akan jadi mudah. Tiba-tiba Abdullah ni datang mengacau pula. Maknanya apa? Nabi terasa diganggu. Itu dia. Awal persepsi Nabi terasa diganggu oleh Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Lalu Nabi memasamkan mukanya kepada Ibnu Ummi Maktum dan memalingkan diri daripadanya, serta pula menghadap diri melayani yang lain
Jadi dengan itu, oleh kerana rasa terganggu oleh Abdullah bin Maktum, Nabi masam muka. Maknanya Nabi marah, dan Nabi menunjukkan sikap Nabi negatif. Nabi berikan respon yang negatif terhadap Abdullah bin Umi Maktum. Nabi masam, Nabi palingkan muka dia. Maka kerana itulah Allah menurunkan abasa wa tawalla. Maknanya Allah tegur Nabi. Sebenarnya Allah menegur Nabi abasa, tapi Allah tegur Nabi dengan cara halus, tuan-tuan. Tengok kalau ikut Quran lah, Quran ni, ayat Quran ni sebenarnya nak Allah bercakap dengan Nabi, itu tak? Patutnya Allah guna engkau kan, engkau Iqra, bacalah wahai Muhammad. Nampak? Allah guna kau. Dalam konteks grammar bahasa Arab, dia dipanggil mukhatab, dhamir mukhatab. Faham? Engkau. Okay. Sepatutnya ayat ni berbunyi begini tau. Ayat ni sepatutnya berbunyi begini, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya bunyi begini. Abasta wa tawallait. Abasta wa tawallait. Sepatutnya bunyi macam tu. Tapi maksudnya apa? Abasta, kamu memasamkan muka kamu ya Muhammad. Wa tawallaita, kamu memalingkan muka kamu dan badan kamu wahai Muhammad. Anja akal a'ma, ketika datang kepada kamu seorang lelaki yang buta. Sepatutnya Tuhan cakap macam tu. Tapi tak, Tuhan cakap dengan Nabi, tapi Tuhan macam cerita kisah orang lain pula. Abasa wa tawalla, dia memasamkan muka, wa tawalla, dan dia memalingkan mukanya dan badannya. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang lelaki yang tua. Nabi Tuhan sebenarnya nak tegur Nabi, tapi seolah-olah Tuhan cerita kisah orang lain pula. Seolah itu kisah orang lain. Maka ulama tafsir, kita akan jumpa tempat ni nanti, tuan-tuan. Tapi saya teringat ni, saya cerita dululah. Sebab umur kita bukan panjang kan, umur saya terutamanya. Kalau saya mati dah tak sempat nak cerita. Kalau tuan-tuan yang mati pula dah tak sempat nak dengar. Jadi tengah ingat ni saya cerita. Ulama kata, kenapa Tuhan tak guna dhamir mukhatab, tapi kenapa Tuhan guna dhamir lil ghaib? Okey. Kenapa Tuhan tak guna engkau, tapi Tuhan guna dia? Faham ni? Sebab Tuhan nak bersopan dalam menegur Nabi SAW. Ada sopan dalam menegur. Kita memang disuruh, kalau nak menegur tu, langkah pertama memang kena dengan sopan dan lembut. Saya selalu cakap tentang perkara ni di surau ni kan. Saya selalu cakap, langkah pertama, kedua tu memang dengan lemah lembut. Kita mesti mula dengan lemah lembut. Kecuali saya pernah cerita dulu, Imam Ghazali tunjuk lagi Ihya, kaedah lemah lembut dah tak jalan. Orang yang ditegur tidak mau berubah, tak ada tanda-tanda nak berubah, tanda nak meneruskan buat apa yang ditegur tu ada. Masa tu barulah boleh pergi kepada kaedah yang kasar sikit. Tapi permulaan mesti mula kaedah lembut. Tengok, padahal Tuhan nak tegur Nabi. Nabi tu hamba dia kan. Kalau ikut kedudukan Tuhan dengan Nabi, tak payah berlembut lah. Tak payah berlembut. Tuhan dengan Nabi berlembut buat apa? Contoh lain, tuan-tuan, Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa ni dia Nabi dan Rasul. Dia Nabi, dia Rasul. Khidir ni yang confirmnya dia hanya seorang wali Allah, seorang manusia yang saleh, Muslim yang saleh. Adapun Nabi ke tidak, itu khilaf. Ada setengah ulama kata Khidir Nabi, ada setengah ulama kata Khidir bukan Nabi. Rasul memang tak khilaf, Khidir bukan Rasul. Khidir bukan Rasul, itu tak ada khilaf. Tapi dari segi Nabi ke tidak, itu khilaf. Ada setengah ulama kata Khidir Nabi, ada setengah ulama kata Nabi pun tidak. Dia seorang hamba Allah yang saleh. Okey, tak apa, kita ambillah kata dia Nabi. Ambillah, katalah Khidir tu Nabi sekurang-kurangnya. Mana lebih tinggi kedudukan, Musa ke Khidir? Musa ke Khidir? Musa lebih tinggi kedudukan daripada Khidir.
Kalau Khidir guru, Musa guru besar. Sebab Khidir hanya Nabi, Musa Rasul. Kalau Khidir tu guru, Musa guru besar. Tetapi tuan-tuan baca surah Al-Kahfi, kisah Musa nak minta izin berguru dengan Khidir kan. Lembut tak bahasa Musa? Yang Musa kata, wahai Tuhan, Allah yang perkenalkan aku pada kamu, cerita tentang kamu pada kamu, Allah yang beritahu aku kamu boleh jumpa kamu kat sini, ya, maka aku nak minta izin ikut kamu, kerana aku nak berguru, nak jadi murid kamu, nak berguru dengan kamu. Lembut bahasa Nabi Musa. Padahal Nabi Musa pun guru juga, malah guru lebih besar daripada Khidir lagi. Nampak? Ini perbahasan ulama tafsir ni tuan-tuan. Tapi tengok, adat nak jadi guru. Orang tu guru, nak jadi guru kita, adat. Nabi Musa ada ilmu lain, tapi ada ilmu yang Nabi Musa tak ada, Khidir ada. Nabi Musa nak berguru dengan Khidir dalam hal itu. Nabi Musa berlembut dengan Khidir. Nampak? Bersopan dengan Khidir. Imam Syafi'i bercakap tentang apa nama ni, kambing. Dia pasal taharah sebenarnya. Anjing anjing, nak beza anjing betina dengan anjing jantan, sebab dia ada kesan berbeza dari segi fiqh. Saya pun terlupa apa isu sebenar, saya terlupa. Tapi cerita dia nak beza anjing betina dengan anjing jantan. Lalu Imam Syafi'i kata tengah mengajar tu, dia cakap seolah-olah anjing betina dengan anjing jantan tak boleh beza. Jadi ada satu budak muda, dia angkat tangan, dia kata, salah Tuan Syekh, kami orang Badui yang datang daripada perkampungan sekian, kami ada cara membezakan anjing betina dengan anjing jantan. Kami ada cara beza. Imam Syafi'i kata, betul. Okey, Imam Syafi'i turun, kamu duduk kat sini kan. Imam Syafi'i panggil budak tu duduk kat kursi ni, kat bangku kat meja ni. Okey, sekarang kamu cerita bagaimana cara nak beza anjing betina dengan anjing jantan. Imam Syafi'i duduk bawah dengar. Nampak? Maknanya, walaupun Imam Syafi'i ini seorang guru yang hebat, tetapi dalam bab nak kenal anjing jantan betina dia tak tahu. Budak tu lebih tahu. Dalam bab tu budak tu yang jadi guru dia. Dia suruh budak tu duduk dekat kursi dia duduk bawah. Kita bila nak guru dengan orang, kita kena hormat orang yang kita nak guru. Allah nak tegur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu hamba Allah. Allah nak tegur macam mana pun Allah suka Allah. Tapi Allah masih bersopan. Tuan-tuan tahu tak saya nak ke mana ni? Kan? Saya banyak ke tempat lain. Dia memang bila kita ambil satu cerita tu, kita pergi semasa kita. Hari ni tuan-tuan, saya nak cakap tentang akhlak menegur ulama. Akhlak menegur ulama. Saya nak beritahu, ulama boleh ditegur, bukannya ulama tak boleh ditegur. Ulama boleh ditegur. Ulama tidak maksum. Ulama pun boleh melakukan kesilapan, dan ulama boleh ditegur. Tapi nak tegur ulama, kena bersopan tak? Kena bersopan. Kena bersopan tuan-tuan nak tegur ulama. Ya? Dia ada 3 adab sebenarnya nak tegur ulama. Bukan tak boleh, tapi untuk tegur ulama kena ada 3 adab. Saya tak nak bagi 2 adab tu. Saya nak bagi adab yang paling penting sekali. Adab yang paling penting kalau nak tegur ulama apa dia? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Mestilah ilmu kita dengan orang yang kita nak tegur tu, ilmu kita dengan ulama yang kita nak tegur tu, kalau tak setaraf pun hampir setaraf. Faham? Tak apa kalau ilmu kita tak setaraf dengan dia, boleh tegur, tapi biar hampir setaraf. Jangan jarak ilmu kita dengan ilmu dia jauh langit bumi, atau setidak-tidaknya jarak antara puncak bangunan Burj Khalifa di Dubai tu. Tinggi Burj Khalifa kan, itu jaraknya. Nak tegur ulama tuan-tuan, ilmu kita kalau tak setaraf pun, saya ulang berkali-kali biar faham betul-betul, biar hampir setaraf dengan ulama yang kita nak tegur. Kalau tidak, jangan tegur, tunggu orang lain tegur. Contoh, ada imam mayang kan, ada imam tu balik Jordan, Yaman atau Mesir. Imam tu tiba-tiba kita dengar baca Ihdinaz siratal mustaqim, kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tak matikan mim tu, dia hidupkan mim tu.
ihdinas siratal mustaqim. Dia tak baca ihdinas siratal, dia baca dengan zai. Lepas tu dia tak matikan mim, dia hidupkan mim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam tu balik Yaman, Jordan, Mesir. Kita adalah kecil-kecil logo dengan ustaz kampung kita, kan? Okey, bertajuk juga. Tapi guru kita ustaz kat kampung kita dulu. Wah, beria-ria negur imam balik zaman tu. Subhanallah. Subhanallah kita tegur, kan? Dia imam ni pula dia tak ada salah. Dia betul lah. Allahu Akbar di rokok. Oh, marah kita. Imam degil. Dah orang subhanallah tu betul kalau Fatihah tu. Fatihah rukun, kalau batal siapa rosak semayang. Jadi imam dah rokok dah. Subhanallah. Dia mula menengking. Imam kata sami Allah liman hamidah. Imam semua pada Allah, imam sujud. Wah, dia marah, dia kata subhanallah. Dia tengking imam tu. Akhirnya imam tu lepas bagi salam, imam tu bangun. Imam tu kata, tuan-tuan, mungkin ada kekeliruan sikit tadi, tuan-tuan, Fatihah yang kita biasa baca itu adalah kiraan Imam Abu Hafsin. Quran ni tuan-tuan ada sekurang-kurangnya 7 qiraat yang diiktiraf, yang sah kalau kita gunakan. Ada 7 qiraat, ya. Tadi itu saya baca qiraat Imam sepulan bin sepulan, ya. Jadi itulah, insya-Allah. Tak malu kita tuan-tuan. Setahun tak pergi surau Allah. Setahun tak pergi surau lain. Tak pergi dah ikhwan, pergi Islam. Malu, kan? Tengok akibat ilmu tak setara tapi nak menegur. Nampak? Ilmu tak setara tapi nak menegur. Nampak? Saya pernah tuan-tuan masa sekolah menengah, saya pergi satu majlis tu sepatutnya dihadiri peserta dia ulama-ulama. Kami datang sebagai pemerhati je. Yang bermesyuarat, berbincang tu ulama-ulama. Bila rehat petang, minum petang, mereka ni ramai yang minum berdiri dan makan berdiri. Sebab kursi tak cukup, jadi ambil teh, minum berdiri, makan berdiri. Makan kuih kari pak, berdiri, minum berdiri. Saya pula kata 5, semangat usrah ni, baru usrah, semangat, bukan main lagi tuan-tuan. Bincang dengan kawan, apa dia orang ni? Kata ulama konon nak memerintah negara dengan Islam, nak tegakkan negara Islam. Sunnah Nabi pun tak boleh ikut, makan berdiri. Macam mana nak bina negara Islam ni? Nampak? Mengkritik ulama masa tu tuan-tuan. Saya masa tu mengkritik para ulama. Tapi saya setakat mengkritik lah, confuse. Yang kawan saya seorang ni tuan-tuan, dia lagi dahsyat, dia lagi kuat daripada saya. Dia kata, Din, kau tengok tak mikrofon tu kosong kan? Aku pergi kat mikrofon tu, dia aku tegur ulama-ulama ni, boleh tak? Kan? Tak semestinya dia orang ulama tak boleh ditegur, kan? Aku tegur dia, aku pergi, biar aku cakap kat mikrofon tu. Di situ saya dah mula confuse. Saya kata, aku ingat tak payah sampai tegur lah, kata. Saya fikir juga, semua tu ulama tu, kan? Kalau tak betul, kan? Takkan semua ulama tu tak betul, kan? Jadi saya kata, kita tunggu dulu ni, biar dulu, simpan je lah dulu. Balik kita rojok kitab lagi, kan? Balik-balik rumah nak rojok kitab, tak boleh rojok sebab memang tak reti baca pun lagi. Dah baru surah je, kan? Belum SSPM pun, kan? Lepas tu tanya ustaz, cari ustaz-ustaz pensyarah-pensyarah yang ada kat sekolah tu yang balik Mesir, tanya, ustaz, kami ada confused ni. Hari tu pergi semua ulama-ulama ustaz, tapi makan berdiri, minum berdiri. Ustaz kata, jom duduk je, dia ustaz cerita, kan? Saya ingat lagi, ustaz tu balik Mesir juga dia kata begini, makan yang makruh ni, kerana tak sampai haram pun, makruh. Ada setengah kata haram, ada yang kata makruh je. Ialah makan yang berat-berat, makanan yang berat-berat. Dalam konteks negara kita, makan nasi, itu makan berat. Dan kalau berdiri, ada setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh je. Kalau majoriti kata makruh, bukannya haram pun. Ada pun makan benda ringan dan minum itu tidak makruh, harus. Mana makruh tidak? Harus je. Ya? Contoh, dia kata kalau dalam konteks negara kita, budaya kita, kalau negara Arab makan buah-buahan, minum air, atau kalau negara kita kuih-kuih tu benda ringan lah, kuih karipap, kuih koya, kuih koci, kan? Itu benda ringan lah. Dan itu harus makan berdiri, tak ada salahnya.
Nampak? Oh, faham. Nasib baik tak cakap dengan mikrofon itu. Kalau tidak, buat malu. Nampak? Itu sebab ada nak tegur ulama, kena pastikan ilmu tu kalau tak setara pun hampir setara. Hampir setara. Jangan main tegur je. Wah, ini mentang-mentang ulama tu tak sebulu dengan kita, pendapat dia tak sama dengan kita. Oh, kita belasah dia habis-habis. Macam kita ulama besar. Ada seorang ulama tu, saya baca tulisan dia, orang ni lah, Din Ayam dia betul. Saya kata, siapa Din Ayam ni? Yang dipanggil Din Ayam ni siapa? Saya tengok kan sidik-sidik, rupanya Dr. Zaharuddin Muhammad. Kalau tuan-tuan kenal lah, dia duduk kat Kota Damansara. Dr. Zaharuddin Muhammad, tuan-tuan. Bukan salah orang, doktor. Dia ni belajar di Mesir, satu-satunya pelajar Melayu, pelajar yang bukan Arab di Mesir, yang diizinkan mengajar di Masjid Azhar tu. Yang lain tak boleh. Pensyarah dia je. Dan ada seorang dua student Arab juga, Mesir juga, yang diberi kebenaran mengajar. Student bukan Arab Mesir yang diberi mengajar, dia seorang je. Tak ada lagi daripada Indonesia ke Afrika ke, tak ada yang diberi kelebihan mengajar. Dia boleh mengajar, diberi kelebihan mengajar. Dan dia ni bukan setakat ulama besar, dia ekonomi. Dia pakai ekonomi, tuan-tuan. Kalau syarikat-syarikat besar panggil dia bercakap tentang ekonomi, harga sebenar dia, harga dia dibayar dia orang sejam 15,000, 20,000, tuan-tuan. Harga sebenar, taraf dia. Tapi bila pendapat dia tak sesuai dengan kita kritik dia, oh, dia nayam, kita panggil dia. Dia nayam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada ilmu tak setara. Kawan yang ditegur, dikritik tu siapa? Naib Ketua Kesatuan Ulama Islam sedunia. Maknanya ranking ulama dunia, tuan-tuan, dia duduk nombor 2, tuan-tuan. Woi, kita maki hamun dia macam dia tu anak-beranak kita tu. Allahu Akbar. Ilmu kita tak setara mana. Ini nak cerita ni, tuan-tuan. Kita kena ada adab. Ulama bukan tak boleh ditegur, tapi kena ada adab. Contoh, tuan-tuan, ya. Ada orang dia tak senang hati dengan Mufti Perak, Harun Sani. Saya pun ada tempat tak berapa setuju juga dengan dia tu. Terus-terang cakap, terus-terang. Bukan semua tempat, ada tempat juga saya tak setuju dengan Harun Sani. Tapi itu tak berarti bahawa saya menghormati ilmu Dato' Harun Sani. Contoh, satu ketika Dato' Harun Sani beritahu, dia kata anak Nabi Ibrahim yang disembelih itu bukan semestinya Ismail. Ada setengah ulama kata Ismail, ada setengah ulama kata ya Ishak. Dan saya pernah bahaskan tafsiran tu di sini, ingat tak? Ingat kan? Saya pernah saya baca tafsiran ulama. Yang sebagai ulama kata Ismail yang disembelih, yang sebagai ulama kata Ishak yang disembelih. Malah kalau tengok pemujahan, yang kata Ishak tu lebih kuat yang berbanding kata Ismail. Tapi oleh kerana kita dah biasa sebut Ismail, betul? Di Malaysia ni bila anak Nabi Ibrahim disebut itu Ismail, kita dengar bunyi lain sikit, kita dah marah dah. Satu hari bila Harun Sani kata bukan semestinya Ismail boleh jadi Ishak sebab ada khilaf ulama. Orang maki Dr. Harun Sani, tuan-tuan. Maki Harun Sani. Itu ustaz. Lepas tu dia masuk, dia suruh saya join lah tu. Dia suruh saya join, dia masuk ke Facebook saya. Dia kata, Ustaz, tolong Ustaz, kita gerang Harun Sani ni. Ada ke dia kata yang disembelih tu bukan Ismail, Ishak. Dia suruh aku. Saya tak buat post, saya cuma jawab je balik. Saya kata minta maaf Syekh, dalam hal ni Harun Sani betul. Memang ada khilaf ulama. Buka kitab tafsir, buka. Memang ada khilaf dengan ulama. Ada ulama kata, ada riwayat ulama dia masing-masing berdasarkan hujah lah. Ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan Isa. Doktor apa tu? Perempuan tu yang perempuan cantik tu. Allah pernah jadi wakil rakyat tu. Lepas tu dia Masyita. Sampai nama pun aku lupa. Punya tak minat dia. Ngaku cantik tak minat. Punya tak minat kan, lupa nama. Pernah orang, saya pun ada tempat dalam bab Dr. Masyita memang banyak tempat saya tak setuju. Banyak tempat, bukan satu. Tapi ada satu ketika Dr. Masyita beritahu
masih ada khilaf ulama yang mengatakan tidak haram bersentuh lelaki perempuan. Sebab dia kan bersalam dengan, kan kita nampak dia bersalam dengan, misalnya saya sebut tu sekarang pendeta sosok apa pun, dengan Daula Badawi, dengan beberapa pemimpin negara, kan dia bersalam, tak ada lapik, tak ada salam. Bila orang tanya tu lah jawapan dia. Masih ada pendapat ulama mengatakan kalau sentuh tanpa syahwat tidak haram. Maki hentar masyarakat, perempuan kan. Saya kata sahabat-sahabat, saya beritahu sahabat, kita hati-hati. Benci macam mana pun dengan masyarakat, dalam hal ni memang betul cakap dia, sebenarnya masih ada khilaf. Ya, bersentuh kulit lagi perempuan haram, ikut majoriti ulama haram, termasuk Imam Syafi'i sendiri haram, walaupun tanpa syahwat. Tetapi masih ada ulama kata kalau tanpa syahwat harus. Cuma majlis fatwa negara kita kata benda tu tak boleh diamalkan kebiasaan, tak boleh jadi kebiasaan. Asal jumpa orang salam, tak boleh, kecuali terdesak yang kita tak boleh elak. Contoh tuan-tuan, saya berbuka puasa dengan Yang Tuan Besar Negeri Sabah, waktu tu Tan Sri Sakaran Dandai. Sekarang saya tak tahu siapa, masih dia kah atau dah tukar orang, wallahualam. Tapi waktu tu Yang Tuan Besar Negeri Sabah ialah Tan Sri Sakaran Dandai. Dia taraf dia macam sultan lah kalau negeri yang ada sultan. Tan Sri Sakaran Dandai ni bawa isteri dia. Jadi bila dah nak habis berbuka tu, nak balik tu, isteri dia ulur tangan nak salam. Orang lain semua tengok tuan-tuan, tapi isteri dia dah tua lah kan. Kalau salam pun tak ada syahwat. Saya muda, tapi kalau tua dengan tua boleh jadi masih ada syahwat. Cuma saya muda lagi masa tu, umur baru 30-an. Isteri saya tu dah 50-an, dah dekat 60-70 dah. Mengatur dah, mengatur. Jadi saya tak, sebagai pemimpin, saya tak nak dia malu. Saya pun gunakanlah pendapat tadi yang kata boleh, tetapi jangan guna kebiasaan. Saya pun salam dia dalam kek itu kan? Walaupun sebenarnya lebih bagus kalau kita elak, kita tolak, ya, kita tolak. Tapi saya lemah bab tu, saya tak nak rendahkan hati dia. Jadi oleh kerana ada khilaf, kalau tak ada khilaf saya tak pakai, kalau tak ada pendapat lain saya tak pakai. Tapi oleh kerana ada pendapat, saya gunakan pendapat. Tapi taklah jumpa orang perempuan je salam, terus salam tu khusus suka hati kan. Kalau gitu saya jumpa Nia Lofa salam, jumpa Ira Fazira salam kan seronok. Tak. Jadi memang contoh, sebab tu nampak Wahimah Dr. Masyitah pun kan, kau nak tegur dia, walaupun barangkali banyak tempat kau tak suka dengan dia, tapi kau kena ingat dia masih Dr. Masyitah, dia masih doktor, ilmu Islam dia masih tinggi daripada kita. Jadi jangan suka hati, kena tengok dulu, kena kaji dulu, kena baca dulu. Yang saya memang tak setuju dengan dia ialah fatwa dia. Dia mengeluarkan fatwa mengatakan kalau terdesak boleh berzina. Boleh melacur. Sebenarnya fatwa dia tak salah, tetapi nak cari situasi di mana terpaksa melacur, boleh jumpa tak? Cuba tuan-tuan create satu situasi di mana perempuan ni terpaksa melacur. Cuba create. Tak ada kan? Dia kena paksa. Suami dia kata kalau tak melacur, suami dia pukul dia, ustaz. Itu bukan melacur, itu maknanya dia dipaksa. Itu bukan sukarela. Cerita sekarang dia melacur sukarela. Jadi memang cakap Dr. Masyitah betul. Memang kalau terpaksa melacur, terdesak nak melacur, tak apa. Tapi nak cari situasi terdesak tu tak jumpa. Sebab tu kebanyakan ulama lain menasihatkan Dr. Masyitah tarik balik fatwa dia. Sampai hari ini dia tak tarik balik, kan? Itu juga dalam bab tu kita tak bersama. Tapi di tempat yang memang ada khilaf para ulama, ini kita kena hati-hati tuan-tuan, ya. Baik, saya sebenarnya sakit dah tulang pungkok ni, tapi ayat 1 pun belum habis lagi ni. Saya habiskan At-Tabari pula sikit, habiskan sikit ayat 1 ni. Menurut At-Tabari pula perkataan abasa membawa makna dia menegangkan mukanya. Menegangkan mana? Muka keras lah, muka masam, masam lah, bahasa lain muka masam lah tu. Dan perkataan tawalla pula membawa makna dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma, ayat kedua, dan disebutkan bahawa orang buta
bahawasanya datang kepadanya seorang lelaki buta, dan disebutkan bahawa orang buta yang Allah sebut dalam ayat ini adalah Ibnu Maktum, yang kerananya ditegur Nabi telah menyebutkan perkara ini oleh khabar-khabar yang warid. Jadi tentang Ibnu Maktum ni kita tak boleh lawan dah. Sebab saya baca lah, tak ada riwayat kata selat bukan Allah, orang lain tak ada. Semua merujuk kepada Abdullah ibn Maktum. Dari Aisyah katanya Allah menurunkan abasa wa tawalla, yakni merujuk pada Ibnu Maktum. Katanya lagi dia mendatangi Rasulullah, maka jadilah dia berkata, tunjuki aku. Kata Aisyah lagi, dan di sisi Rasulullah ada beberapa orang pembesar-pembesar musyrikin. Katanya lagi, maka jadilah Nabi SAW berpaling daripadanya dan menghadap kepada yang lain. Maka untuk inilah ayat ini diturunkan. Maknanya ini riwayat tambahan menunjuk ke ayat ini turun sebab Tuhan nak tegur Nabi. Okey, saya baca satu ayat akhir penutup tafsir kita malam ni, ya. Ini Ibnu Abbas. Ini tafsiran daripada Ibnu Abbas. Dia berkata, ketika Rasulullah bercakap-cakap dengan Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham dan Abbas bin Abdul Muttalib. Nampak tuan-tuan? Ini nama pemimpin Quraisy yang datang. Jahat-jahat. Utbah sebelum Islam jahat dengan Nabi. Abu Jahal, kau tahu apa tahu? Kod yang lembut dengan Nabi, Abbas. Mungkin Abbas aku yang ajak dia orang pergi jumpa Nabi Muhammad, kan? Dua lagi tu memang kasar dengan Nabi, ya? Mengharapkan sangat mereka beriman. Maka datang kepada seorang lelaki buta, dikatakan dia Abdullah bin Maktum. Dia berjalan ke arah Nabi, sedangkan dia sedang berbual-bual dengan tetamunya. Maka jadilah Abdullah minta Nabi membacakan ayat Quran. Dia berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku apa yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Maka berpaling dari ini akan Rasulullah, masam mukanya, tiada suka kepada perkataannya, dan dia menghadapkan dirinya kepada lain. Maka ketika Rasulullah sudah selesai dan dia pergi kepada keluarganya, Allah memegang sebahagian dari penglihatannya, kemudian berdenyut-denyut kepalanya. Maknanya bila dia balik, Allah terus tegur. Nampak? Tak lama Nabi bila pukul Quraisy dah balik, Abdullah bin Maktum dah balik, tak lama Allah tegur Nabi. Kepala Nabi tiba-tiba berdenyut, turun ayat Quran yang menegur Rasulullah SAW. Abasa wa tawalla an ja'al amma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakka fatanfa'u zikra. Maka ketika Abdullah turun kepadanya, memuliakannya akan Rasulullah dan berkata kepadanya, dia berkata, apa keperluan engkau? Adakah kau mahukan sesuatu? Apabila dia pergi di sini, dia berkata kepadanya, adakah bagi engkau sesuatu hajat? Kan demikian itulah Allah menurunkan amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa 'alaika an yazakka. Baik, saya nak simpulkan tuan-tuan, habis ya tafsiran ayat pertama. Saya nak simpulkan, maknanya Allah tegur Nabi. Maknanya apa? Saya kata tadi kan, Rasulullah ada teori, atau Rasulullah ada strategi. Teori Rasulullah apa dia? Kalau tiga orang pemimpin Quraisy ni ada pengaruh yang besar di kalangan musyrikin Quraisy, kalau mereka masuk Islam, maka Islam akan lebih mudah menang. Islam akan mudah menang. Perayaan umum 14 nanti akan lebih mudah menang. Pasal apa kait dengan terlanjur cakap. Rasulullah ada idea macam tu. Saja je saya saja supaya tuan-tuan dapat implementasikan. Implementasikan benda tu. Maknanya Rasulullah ada idea. Idea Rasulullah logik, bukan tak logik. Ini pemimpin Quraisy yang berpengaruh. Kalau mereka masuk Islam, memang ramai yang akan ikut. Logik. Tapi itu idea Rasulullah. Kalau betul Allah biarkan, tapi kalau tak betul selalunya Allah tegur. Dan dalam hal ini Allah tegur tak? Allah tegur. Dalam hal ini Allah tegur Nabi SAW. Maknanya apa? Maknanya teori Nabi tadi tak betul. Dalam ayat kedua nanti tuan-tuan kita akan jumpa, maknanya Allah nak ajar Nabi, bila kita berdakwah ni dakwah pada semua orang. Dengan orang bukan Islam pun kita nak dakwah, dengan orang Islam sendiri pun kita nak didik tarbiyah. Tetapi kalau bertembung dua kepentingan, tiba saat di mana kita kena pilih salah satu. Kita kena pilih, nak terus dakwah dengan orang bukan Islam ke nak teruskan dengan sesama Islam ni tadi. Maka Allah mengajar Nabi dalam surah Abasa, hendaklah kau memilih yang pasti daripada yang belum pasti. Abbas bin Abdul Talib, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, mereka itu boleh jadi, belum tentu betul, belum confirm. Boleh jadi masuk Islam kalau didakwah elok, boleh jadi tak confirm. Tetapi Abdullah bin Ubay dah confirm terima Islam.
Abdullah bin Ubay, silap, sorry, Abdullah ibn Umi Maktum, sorry, saya ulang balik kan, tuan-tuan confuse pula. Okey, maknanya apa, Utbah bin Rabi'ah, Abdullah, Abu Jahal bin Hisham, dan siapa tadi, Abbas bin Muttalib. Mungkin kalau didakwah betul-betul, mungkin akan masuk Islam, tapi mungkin tak ada jaminan. Tetapi Abdullah ibn Umi Maktum dah confirm masuk Islam, dan dah confirm ikhlas, dah confirm. Tuan-tuan, dalam ayat lain nanti Tuhan kata, kita akan jumpa, Tuhan kata Muhammad, Abdullah bin Maktum ni, kalau kau baca di ayat Quran, dia akan terus laksanakan ayat tu. Yang 3 orang ni belum tentu terima lagi, yang ini dia akan laksanakan apa saja kau perintahkan. Maka hendaklah kau memilih. Bila kau terpaksa pilih antara dua, maka hendaklah kau mengutamakan Abdullah ibn Maktum daripada orang kafir yang belum tentu masuk Islam itu, tuan-tuan. Jadi saya nak tanya satu soalan, betul tak sikap kita kerana nak mengharapkan orang bukan Islam, kononnya nak terima Islam, kita tinggalkan kawan-kawan kita yang ikhlas, yang memang dah terima Islam, dah perjuangkan Islam, dah korban segala-galanya, dan yang kita tinggalkan pula tu terdiri pada ulama-ulama besar, bukan calon-calon ulama. Kita tinggalkan mereka ini sebab nak bersama dengan orang bukan Islam, yang kononnya nampak macam nak terima Islam. Boleh nampak kan apa yang tersirat tu? Tu nak cerita sikit malam ni. Dan bila itu dah saya sampaikan, maka saya rasa sempurna dah kuliah saya malam ni, InsyaAllah. Saya dah sakit kaki sebenarnya, tapi tahan juga nak selesaikan yang ni, nak selesaikan kesimpulan ni, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita jumpa lagi dalam jadual kita akan datang. Kita akan sambung ayat kedua pula, untuk kita. Saya saja bawa surah ni sebab ini hasil yang saya buat di hospital itu. Saya sambil baring-baring tu, tension tu, saya type di rumah pun. Kalau saya belum boleh jalan, tuan-tuan. Kalau kat rumah saya banyak atas katil, kencing pun masih atas katil. Cuma kalau nak berak, saya turun dekat kursi tandas lah. Ada kursi tandas beroda, saya turun bawa anak seorang ke bilik air. Tapi nak kencing tu masih lagi atas katil, sebab saya belum boleh berjalan lagi. Jadi saya masih naik atas katil lagi. Alhamdulillah. Jadi itulah maknanya saya bawakan apa yang saya hasilkan di hospital. Moga-moga kita semua mendapat berkatan Allah, InsyaAllah. Kita jumpa lagi dalam jadual kita akan datang. Tuan-tuan doalah, dalam saya pergi ceramah sana kemari tu, turun naik kursi roda tu, doakan saya selamat, terpelihara. Sebab doktor pesan, jangan jatuh, jangan jatuh, kemudian jangan mengirik ke kanan, dan jangan bagi pressure dekat kaki kanan ni. Maknanya jangan berdiri dengan kaki kanan ni, jangan berjalan dengan kaki kanan ni, sehingga saya beritahu itu. Sebab 10 bulan November ni nak jumpa lagi. Nanti insyaAllah tengoklah, kalau 10 bulan November ni kata dah boleh dah Ustaz, saya akan cuba bangunlah dengan kaki kanan saya ni. Tapi kalau kata belum boleh Ustaz, masih saya akan bergerak dengan kursi roda lah. Jadi tuan-tuan tolong doakan saya selamat sepanjang saya nak tunggu saya sembuh ni. Sebab kalau saya jatuh balik, bermakna susah lagi lah, masuk hospital balik, bedah balik dan sebagainya. Jadi saya elakkan. Dan doktor pun pesan, selepas Ustaz yang berjalan macam biasa, saya nasihatkan Ustaz, biarlah banyak berkursi roda dia, sebab nak kurangkan risiko jatuh. Sebab Ustaz ni sebenarnya dah tak boleh jatuh dah. Sebelah kanan dia memang kaki besi dah ni, 20 tahun lalu dah masuk besi. Ni yang terbaru masuk besi, dan memang besi dah atas bawah dah besi dah kaki kanan ni. Jadi kalau jatuh, kalau itu kata kalau jatuh patah kaki kiri, kalau patah kaki kanan dah tak boleh buat dah. Benda yang dah masuk besi, patah balik, dia tak boleh buat balik. Kalau patah kaki kiri, boleh buat balik. Tetapi sementara kaki kiri nak sembuh, kena guna kaki kanan. Itu masalahnya. Sedangkan kaki kanan pun bermasalah. Sebab itu maknanya doktor kata lepas ni, kurangkan risiko jatuh. Antara cara kurang risiko jatuh, banyak kursi roda. Jangan malas kata. Sebab saya tahu orang yang boleh berjalan, dia malas nak pakai kursi roda. Tapi jangan, jenis Ustaz, jangan jatuh lagi. Kerana itu amat menyukarkan. Jadi tuan-tuan tolong doa, dan jangan lupa selepas ni nak balik nanti ada minta 2 lelaki sador. Selalunya anak saya ikut, tapi anak saya ada malam dia kerja dekat gym. Kerja bukan gym. Memang dia sadar, memang dia angkat. Kalau saya mula-mula nak bangun tu tuan-tuan, kita kan dah lama baring. Kali pertama nak bangun, kepala melayang diri pun goyang, memang tak boleh diri. Sekarang dah boleh diri dah, dulu tak boleh. Jadi bila dia angkat saya tu, saya tak confident. Boleh boleh. Yakin dengan Muiz, yakin kan? Saya kata abang risau lah, kau nak angkat abang.
Abah berapa berat? Berapa berat Abah? 130. Muiz 200 lebih boleh dah angkat dari itu. Dia Allah cakap kan, dengan izin Allah insya-Allah boleh Abah. Memang dia angkat tak ada. Peluk saya, wah, dia bagi saya berdiri saya, ya, dan diduduk ke atas kursi roda. Tapi itulah dia ada kerja. Dia pasal dia hari-hari minta duit gym. RM4. Saya RM4, mana ada duit hari-hari nak bagi dia? Seminggu sekali boleh lah. Wah, dia sibuk nak duit. Betul, akhirnya dia dapat satu kelebihan. Agaknya dia mengadu kat yang punya gym tu, macam kau ada malam tertentu kau kerja kat gym ni, jadi kau boleh free, kau boleh main free sambil kau jaga kau main kan. Itu dia, pada malam dia kerja malam dia tak dapat datang. Itu minta tolong tuan-tuan, ya, 2 orang, ya, sebab yang tolong memandu tadi dia angkat kat rumah ni. Nanti kalau dia kerap angkat mau putus pula urat dia. Jadi bergila-gila lah. Nak balik dia minta tuan-tuan lah 2 orang, yang sado tolong angkat saya nanti. Bukan angkat betul pun, saja bagi saya berdiri je. Saya masih guna kaki kiri dan masih boleh guna manja-manja kaki kanan. Jadi bantu sikit bagi saya berdiri untuk saya duduk dalam kereta insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan, kita sudahi dengan sama-sama membaca tasbih para surah As serta sedikit doa. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, Tuhan kami, petunjukkanlah kepada kami yang benar sebagai benar, walaupun ada yang cuba untuk memburuk-burukkan kebenaran itu agar ia terlihat sebagai kebatilan. Tapi kepada kami Allah yang benar, tunjukkan sebagai benar, dan berilah kami kekuatan agar kami mampu dan berani untuk ikut serta memperjuangkan yang benar itu. Ya Allah, Kau juga tunjukkan kepada kami yang batil sebagai batil, walaupun ada yang cuba memperindah-indahkan kebatilan agar kebatilan itu terlihat sebagai kebenaran. Tapi kepada kami ya Allah, yang batil tunjukkan sebagai batil, dan berilah kami kekuatan agar kami mampu dan berani untuk menolak yang batil itu. Kerana kadang-kadang ya Allah, walaupun kebatilan itu telah terang-menerang di mata kepala kami, tapi kami masih membiarkan diri kami bergelumang dengan kebatilan itu. Dan apa yang lebih buruk dan hinanya ya Allah, kami turut menyokong dan memperkuatkan kebatilan itu. Wa'alaikumsalam. Kami minta perlindungan dan sikap dan bersikap dan pendirian yang selemah dan sehina itu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar sebagai benar, dan tunjukkan kepada kami yang batil sebagai batil. Beri kami kekuatan untuk ikut yang benar, dan beri kami kekuatan untuk menolak yang batil, dan anugerahkan kami sikap istiqamah untuk mempertahankan yang benar dan menolak yang batil sehinggalah ke akhir hayat kami. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.